Ready cakap elok? Dah ready dah. Okay, boleh. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini. Bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpahnya kita semua dapat mengumpul bersama-sama untuk menimba ilmu baharu. Seperti mana yang kita ketahui, tujuan kita pada hari ini adalah untuk membincangkan tentang sebuah topik yang sangat penting dalam tamadun Islam, iaitu apakah sumbangan Khulafa' Ar-Rasyidin terhadap pembinaan tamadun Islam. Sebelum kita membahaskan topik ini, saya akan menerangkan sedikit tentang Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin adalah gelaran yang diberi kepada 4 orang sahabat Nabi yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Khalifah yang terpilih adalah dimulakan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan terakhir sekali adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selain itu, pemerintahan mereka berkuasa selama 29 tahun di mana ia bermula pada tahun 11 Hijrah hingga 41 Hijrah. Kini, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan. Nama yang diberi adalah Norman Haris bin Azman dan ini adalah rakan-rakan saya, Lokman Hakim bin Sahir Ramdan dan Muhammad Aiman bin Muhammad Azizan. Tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Ustaz Salahuddin Al-Ayubi Disa, di mana beliau merupakan seorang guru agama di Sekolah Rendah Agama Integrasi Keramat. Beliau juga merupakan seorang pendakwa bebas yang telah menggiatkan diri di dalam arena ini setelah bertahun lamanya. Beliau juga mempunyai sejarah dalam menghafal kitab-kitab seperti kitab tafsir, hadis, Al-Quran dan sebagainya yang akan diterangkan sebentar lagi. Baiklah, terima kasih Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami semua pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Terima kasih kepada moderator kita iaitu Norman Haris bin Azman di atas kata-kata aluan sebentar tadi, dan begitu juga kepada sahabat-sahabat yang lain, saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Azizan, Luqmanul Hakim bin Sahir Ramadan, dan juga para pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setakat ni alhamdulillah lah, walaupun kini kita berada dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang kita kira satu wabak yang amat dahsyat sekarang ni. Peringkat awal disebut sebagai COVID-19 ataupun Corona. Peringkat kedua Delta. Peringkat yang ketiga dipanggil varian late. Walau bagaimanapun apa yang berlaku, kita mengambil iktibar dunia dan juga di akhirat. Jadi boleh dengar suara clear? Boleh. Kalau tak dengar nanti beritahu. Jadi setakat ni boleh dengar? Boleh. Okey. Jadi setakat ni apa yang berlaku pada hari ni tu kita ni lah, kita sama-sama doa minta Allah Ta'ala melindungi kita daripada segala wabak dan juga penyakit ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita serta ahli keluarga kita dengan ancaman COVID-19 yang angkanya semakin meningkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggolongkan kita bersama golongan-golongan orang-orang yang mendapat kebaikan dunia akhirat. Amin. Terima kasih kepada moderator kita, Norman. Betul tu Ustaz. Dengan PKP yang begini Stanley, dengan ramai kes kematian, harap-harap ada berita yang baik tak lama lagi lah. Baiklah Ustaz. InsyaAllah. Maka untuk tidak membuang masa lagi, saya akan teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan soalan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seperti mana yang kita ketahui, beliau merupakan khalifah yang pertama dalam Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, baiklah, soalan saya adalah berdasarkan perluasan kuasa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengapakah beliau mengambil keputusan untuk menakluki negara seperti negara Rom, Parsi dan Syria? Itu saja soalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya amin. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudara moderator kita Norman Haris bin Azman di atas soalan. Jadi soalan yang diajukan itu iaitulah berdasarkan perluasan kuasa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengapakah Khalifah Abu Bakar membuat keputusan sedemikian untuk menaluki negara Rom, Parsi dan juga Syria. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ni, jadi kita berbalik kepada soalan yang awal yang ditanya oleh moderator kita tadi berkaitan dengan khalifah. Jadi khalifah, khulafa dengan khilafah. Ini adalah kalimah ataupun istilah yang perlu kita ketahui dan mungkin ianya boleh menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat ataupun masyarakat awam dalam menafsirkan ataupun dalam mengetahui kalimah khilafah, khalifah dan juga khulafa. Jadi khulafa ialah jamak kepada kalimah khalifah. Di makna samalah, cuma bezanya sikit dengan banyak. Kalau khalifah seorang, kalau khulafa ramailah. Itu kalau dalam bahasa Arab dijelaskan khalifah ini adalah satu pemerintah ataupun satu orang yang memimpin dalam sesebuah negara. Manakala khulafa, dia nak menjelaskan tentang peranan khalifah-khalifah ini. Macam kita kat Malaysia lah. Dia khalifah menteri kan. Menteri ada banyak. Dia ada menteri menteri luar bandar, menteri. Jadi khusus kalau yang disebut sebagai khalifah ni ketua lah. Ulil amri kalau dalam bahasa yang lain tu. Jadi khilafah ni pula adalah sistem. Sistem yang dibuat atau bukan dibuat, yang dibawa oleh 4 orang sahabat ni. Khilafah Ar-Rasyidin. Jadi Khilafah Ar-Rasyidin ni, kalau kita lihat, mereka ini adalah daripada kalangan orang yang disebut sebagai pengganti agama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka berlakulah pemilihan di kalangan sahabat. Jadi dalam banyak hadis menjelaskan bahawa di antara sahabat yang dipilih oleh Nabi SAW itu tidak secara mutlak tetapi secara kias.
Nabi waktu saat dia sakit tu, saat dia sebelum dia meninggal, dia minta Sayyidina Abu Bakar ini untuk menjadi imam. Jadi maka para sahabat ittifaq bersepakat bahawa Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang layak menjadi khalifah yang pertama. Jadi itu secara ringkaslah penerangan mengenai khalifah, khulafa dan juga khilafah. Jadi berkaitan dengan soalan yang ditanya tadi, mengapakah Khalifah Abu Bakar membuat keputusan sedemikian untuk menakluki negara seperti Rom, Parsi dan juga Syria. Jadi kalau kita lihat dalam bab ini dijelaskan bahawa Syria adalah satu kawasan yang disebut sebagai Syam, di antara tempat Syam. Kalau belajar dalam sejarah Syam ni, dia ada beberapa negeri yang berada di kawasan tu. Jordan, Palestin, Palestin, Mesir dikira sebagai Syam. Ini pendapat daripada kalangan para ulama. Jadi kalau kita lihat dari satu sudut, mengapakah Sayyidina Umar Al-Khattab ini menjadi dia membuat keputusan untuk menakluki negara Rom, Parsi dan juga Syria, di antaranya untuk meluaskan dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW ke atas negeri ataupun negara-negara tersebut. Sebab kalau kita baca sejarah daripada sejarah para sahabat ni, jadi apabila Sayyidina Abu Bakar dia pergi tu, di antara tujuan dia pergi ke Syria itu, kita boleh lihatlah dalam penjelasan kupasan mengenai data-data ataupun bahan-bahan yang menjelaskan bahawa Syria ini adalah di antara tempat baginda Nabi Muhammad SAW berniaga. Kalau kita baca sejarah balik, Nabi SAW dia berniaga bersama dengan Khadijah. Bukan sahaja itu, sebelum tu dia berniaga bersama bapa saudaranya yang disebut sebagai Abi Talib. Bermula daripada situlah Nabi SAW sudah menanamkan benih-benih kepada para sahabat untuk mereka menyampaikan dakwah di kawasan sana. Sebab di kawasan Syria, dia adalah satu kawasan yang kita kata kepadatan penduduk dan tidaklah padat seperti negara Mesir. Tidaklah seperti negara Mesir. Kerana di negara Mesir adalah satu negara yang lebih padat daripada Syria. Jadi di antara misi ataupun visi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab untuk menakluki negara seperti Rom, Parsi, Syria, iaitulah secara ringkasnya kerana di sana pada ketika itu ramai daripada kalangan masyarakat di situ masih lagi mengamalkan ibadah-ibadah yang bercanggah dengan agama Islam. Kalau kita tengok dari satu sudut, cara yang dakwah yang dibawa oleh Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang sahabat ni, dia adalah cara yang dibawa oleh Nabi SAW. Cuma ada penambahan sedikit lah. Penambahan sikit tu dari segi kurikulumnya, dari segi kaedah penyampaiannya kepada para sahabat. Jadi apa yang kita boleh dapat, maknanya para sahabat Khulafa Ar-Rashidin ni mereka membawa dakwah itu bukan sahaja Al-Quran dan Sunnah, bahkan mereka memperluaskan lagi dalam bentuk tafsir, dalam bentuk akidah, tasawuf, fiqh, malah ilmu moden dikembangkan lagi dalam bentuk ilmu fikir, nusus, syair, balaghah, dari segi perubatan astronomi, dan juga lain-lain lagi lah, yang di zaman Nabi pada asalnya Nabi khusus mengajarkan kepada sahabat apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Begitulah secara ringkasnya. Tapi nak kata ringkas, panjang juga tu. Okey. Baiklah Ustaz. Terima kasih untuk penjelasan tersebut.
dengan informasi yang tadi, saya sekarang dah tahu kenapa beliau mengambil keputusan tersebut. Sekarang ni kita akan menghala ke soalan yang kedua pula, iaitu soalan yang berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baiklah, soalan adalah berbunyi seperti ini. Sorry minta maaf. Okey. Soalan dia adalah, apakah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam aspek politik sehinggakan zaman pemerintahan beliau digelar sebagai zaman keemasan? Itu sahaja soalan saya. Okey, soalannya. Jadi soalan 2 ni kita boleh lihat lah. Kita boleh tengok Sayyidina Umar ni adalah seorang sahabat. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka salah seorang sahabat yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita mengenal bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab ini adalah seorang yang dipanggil Al-Faruq, pembeza di antara hak dan juga batil. Kalau kita baca balik sejarah Nabi, sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia pada awalnya dia menentang Islam, tetapi pada akhirnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya hidayah, maka dia sendiri mempertahankan Islam. Jangan ada yang menyebut bahawa Rasulullah SAW tu mati ataupun wafat. Dia tak boleh terima. Sedangkan Nabi SAW tu memang dah wafat. Jadi kalau ada orang kata Nabi SAW ni mati, wafat, maka dia tak boleh terima, dia marahlah. Dan dia kalau kita tengok dari segi perwatakannya tu, dia adalah seorang yang tegas, seorang yang garang, seorang yang dimuliakan oleh masyarakat dengan ketegasan dia. Bukan orang bencilah pada dia. Bahkan syaitan pun kalau apabila dia melalui lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar Khattab, maka dia akan terbakar. Punya tegas, garangnya Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Jadi soalan yang ditanya tadi berkaitan apakah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam aspek politik sehingga zaman pemerintahan beliau digelar sebagai zaman keemasan. Cuma sentuh aspek politik sahaja seperti apa yang dia lakukan. Jadi banyaklah jasa. Kalau kita tengok para sahabat ni, banyak jasa dia. Dan kalau kita tengok di para sahabat ni, banyak jasanya. Di antaranya iaitulah kalau sahabat-sahabat ni ada mereka ni daripada kalangan orang-orang yang pemurah seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, dia seorang yang tegas, yang garang. Sayyidina Osman juga, dia adalah seorang yang pemurah. Sayyidina Ali pun begitu juga. Cuma khusus pada soalan yang diajukan tadi, Sayyidina Umar ni semasa pemerintahan Sayyidina Umar, empayar Islam berkembang dengan pesat. Orang Islam menawan Mesopotamia dan sebahagian kawasan Parsi daripada empayar Parsi. Dan mereka juga berjaya menamatkan empayar Parsi dan menawan Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara dan Amerika. Dan begitu juga banyak-banyak tempat yang lain. Itu di antara zaman-zaman keemasan yang dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kalau kita baca sejarah balik, Sayyidina Umar ni juga, dia adalah seorang yang apabila menerima satu-satu kenyataan, dia akan buat siasat dulu. Ni kehebatan lah. Keemasan yang ada di situ. Kata Sayyidina Umar ni, bila kata berlaku, dia hantar seorang sahabat. Nama dia, seorang sahabat tu, ada nama seorang sahabat yang disebut yang dihantar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ke Kufah. Kalau hari ni Baghdad lah. Kalau Kufah ni kira Baghdad lah pada hari ni. Sayyidina Umar hantar seorang sahabat, dia hantar Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau boleh tengok, cek balik sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas, bila Sayyidina Umar hantar dia, jadi dia pun pergilah. Dia pergi, lalu orang-orang yang berada di Kufah ni, dia tak suka pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tuduhlah, buat tuduhan fitnah. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni solat tak kena, Nabi ajalin, dia buat macam lain. Walhal dia tak buat apa yang disebut, diceritakan oleh masyarakat tu. Yang kata Sayyidina Umar ni, politik dia tu, dia tak dengar kritikan, dia tidak mengambil sesuatu maklumat tanpa dia sendiri periksa.
Jadi bila Sayyidina Umar Al-Khattab Sayyidina Umar Al-Khattab dia memerintahkan Sa'ad bin Waqqas ditugaskan untuk jadi pemerintah di Kufah, maka pada ketika itu rakyat tak suka. Maka Sayyidina Umar dapat berita tu, orang lapor pada dia, maka dia jam-jam tu juga dia bekukan jawatan apa nama, sebagai ketua di Kufah, sebagai gubernur di Kufah, Sa'ad bin Waqqas ni. Maknanya dia gam sekejap. Kalau bahasa kita ni gam lah, ataupun dia buat siasatan dulu ke atas Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini zaman keemasan yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi orang cerita dia, orang tuduh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak betul, dia ni menipu, dia ni solat tak macam Nabi, dia buat, dia tambah, dia buat benda bid'ah dan sebagainya. Sayyidina Umar pun pergi siasat. Dia bawa sekali Sa'ad bin Abi Waqqas, cari. Akhir sekali jumpa satu tempat, ada seorang nama dia Usamah bin Qatadah. Dia ni yang menabur fitnah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, wahai Usamah, benarkah apa yang kamu kata bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia adalah seorang yang melakukan benda yang tidak dilakukan oleh Nabi? Maka Usamah bin Qatadah ni dia pun kata benar, dia kata betul. Dia ni buat bukan yang macam Nabi SAW buat. Waktu ketika itu Sayyidina Umar ada, Sa'ad bin Abi Waqqas ada. Dia nak tuduh orang, dia fitnah orang, tapi dia tak kenal orang yang dia tuduh dan dia fitnah tu. Jadi benda tu menjadi satu kenyataan dan kebenaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu dalam hadis yang panjang tu diceritakan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun tanya dia kata, benarkah apa yang kamu cerita ni? Kalau kamu menipu, in kana kadhiban, kalau andai kata kamu menipu, la ad'uwan nasalasin, aku akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu akan menimpa musibah. Kalau kita tengok dari satu sudut, kalau dalam perkataan ni, kita ni mana patut kita doa buruk pada orang, sepatutnya kita kena doa yang baik-baik pada orang lain. Tu bahasa kita dan masyarakat kita lah. Tapi kalau kita baca dalam hadis tu, yang tu dipanggil kalimah taukid. Taukid ni kalau dia buat, kalau tak buat tak lepas lah. Bukan kita doa dia. Memang doa, tapi kalimah taukid ni, maka kalimah taukid ni dibolehkan. Bukanlah menggalakkan kepada kita supaya kita mendoakan keburukan kepada orang lain, tetapi kita ambil dekat situ bahawa kita jangan melakukan keburukan terhadap orang lain, penganiayaan, fitnah, maknanya menuduh orang yang tidak berdosa. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata, aku akan doa pada kamu 3 perkara jika kamu buat benda ni. Pasal dia dah jadi ketua, tiba-tiba digulingkan macam tu kan. Benda politik ni biasalah, dia tak lari daripada politik, taktik, diplomatik. Dia kalau 3 benda ni, dia akan berkait di antara satu sama lain. Dia adalah cara tersendiri untuk nak menggulingkan seseorang. Kadang benda yang orang tu tak buat, dia kata dia buat, dia nak gulingkan orang. Jadi ini adalah larangan, tegahan daripada syarak. Kita tak boleh buat begitu kepada orang lain. Walaupun kita kata ini strategi, kita buat helah, tak boleh. Jadi benda tu akan tersebar pada masyarakat, menyebabkan kita akan menanggung dosa. Selagi mana orang berpegang kepada apa yang kita kata itu, menyebabkan kita akan mendapat dosa. Jadi dia akan berdoa, dia doa kepada Usamah bin Qatadah tadi. Yang pertama, watawil umruka, Allah Ta'ala akan panjangkan umur kamu. Kemudian wa'arridhu bil fitan, dan Allah Ta'ala akan timpakan kepada kamu fitnah yang kamu tabur ni. Kemudian yang keempat, kamu menerima balik apa yang kamu lakukan di atas kezaliman kamu, atas fitnah kamu. Begitu dia kata kepada Usamah bin Qatadah. Kalau kita baca balik dalam hadis tu, memang ceritakan Usamah bin Qatadah ni Allah Ta'ala bagi panjang umur dia. Allah Ta'ala timpakan balik fitnah yang disebarkan kepada masyarakat, dan akhirnya jadi macam orang gila, jadi macam orang tak betul duduk kat pasar. Jadi maknanya benda ini menjadi satu benda yang amat penting
menjadi satu pengajaran kepada kita waktu dengan politik ni. Maksudnya Sayyidina Umar ni dia tidak menerima kata-kata daripada orang, bahkan dia melakukan sesatan dan membuat satu semakan dulu sebelum dia menyatakan satu-satu keputusan. Itu makna kata itu yang kita kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Dan kalau kita tengok yang lain pula, Sayyidina Umar ni selepas daripada pengepungan Baitul Maqdis yang agak lama, tentera Islam berjaya menakluk kota tersebut. Pada ketika itu padari besar Baitul Maqdis iaitu Patriarch yang telah menyerahkan kunci kota itu kepada Sayyidina Umar. Kemudian dia mengajak kepada Sayyidina Umar supaya solat dalam gereja besar Kristian tu. Ini sejarah yang besar lah. Kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, maka ini adalah di antara benda-benda yang menjadi tontonan ataupun menjadi zaman keemasan Sayyidina Umar. Dia diberi penghormatan oleh orang-orang Kristian pada ketika itu. Orang-orang Kristian pada ketika itu. Dia diberi kunci dan kemudian diberi solat. Macam kita pada hari ni, kalau kita pergi diberi kemuliaan solat kat dalam gereja tak? Ada berani pergi solat dalam gereja? Silap bulan orang kata kita ni apa ni, Islam liberal lah, apa benda lah. Jadi ini dah berlaku sejarah ni. Bukanlah maknanya sujud ni, bila kita kata sujud solat ibadah ni mana-mana boleh. Cumanya kita nak mengelakkan daripada fitnah, nak mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan daripada masyarakat, maka kita solatlah di tempat ibadah yang telah disediakan. Kalau macam sekarang ni PKP kita tak boleh solat, maka kita solatlah di tepi jalan, bukan di tengah jalan. Solat di tepi jalan. Kita solat, parking kereta elok-elok, parking solat kalau dah hampir habis waktu. Ataupun mungkin ada pandangan, kita boleh buat seperti pandangan-pandangan ulama yang mengatakan maknanya kita boleh jamak, tengok keadaan kita, pasal kita dalam keadaan darurat. Jadi begitu. Itulah di antara zaman-zaman keemasan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Khattab, menyebabkan orang respect dengan dia, dengan ketegasan dia, dengan kehebatan dia. Jadi itu adalah benda yang boleh kita jadikan sebagai sumber lah untuk kita mengambil Sayyidina Umar Al-Khattab ini sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang membawa menunjukkan kehebatannya dalam bentuk politiknya. Dia tak kata apa pun, tapi akhlaknya cukup mulia. Dia tidak bercakap benda-benda yang memfitnah musuhnya sampai ke peringkat orang respect pada dia. Bukan senang orang Kristian nak respect orang Islam. Dia akan lihat akhlak kita, percakapan kita, hubungan kita. Begitu maksudnya. Okey. Alright. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz kerana jelaskan kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sejujurnya sebagai seorang pelajar yang baru-baru mengkaji tentang sejarah Khulafa' Ar-Rasyidin baru-baru ni dengan mereka, bagi saya apa yang Ustaz katakan tadi banyak info yang baru untuk kami. So kami rasa ni pengalaman yang menarik lah. Okay Ustaz, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Okay, sekarang kita akan beralih kepada rakan saya iaitu Lokman untuk mengajukan soalan kepada Ustaz pula. Dipersilakan Lokman. Silakan. Okey, terima kasih Norman. Baiklah Ustaz, tadi kita dah dengar tentang soalan daripada Saidina Abu Bakar, kemudian kita dengar daripada Saidina Umar Al-Khattab. Kali ini soalan saya ditujukan tentang khalifah ketiga dalam Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Saidina Uthman bin Affan. Soalan saya untuk Saidina Uthman bin Affan berbunyi begini. Di mana ataupun apakah sumbangan peribadi yang dilakukan oleh Saidina Uthman bin Affan dalam menaik taraf kehidupan umat Islam pada zaman pemerintahannya? Kiranya apa yang dia beri kepada orang-orangnya lah suatu zaman pemerintahannya. Itu soalan saya. Dipersilakan Ustaz untuk menjawab. Terima kasih kepada saudara Luqman Al-Hakim di atas soalan yang diajukan tadi.
Jadi Sayyidina Osman ni seperti yang kita katakan bahawa dia adalah salah seorang sahabat yang dermawan, hartawan, yang makan di pinggan dan minum di cawan. Ini adalah zaman keemasan, zaman kegemilangan Sayyidina Osman pada ketika itu. Sebab kalau orang yang zaman-zaman tu kalau nak makan pinggan, makan pakai cawan ni bukan semua orang lah. Banyak jenis pakai pakai bekas-bekas, pakai jenis kulit untuk minum. Jadi ni Sayyidina Osman ni kira dia diberikan keistimewaan, ditempa maknanya dibuat diacuankan tanah liat tu dan dia boleh minum, tapi dia tidak terhijab dengan kekayaan dan juga kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Bahkan dia mengongsikan apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya untuk orang lain. Nah, ini sifat pemurah dermawan yang ada pada Sayyidina Osman bin Affan ini. Dan beliau adalah seorang tokoh korporat yang berjaya lah pada zaman tu. Yang perniagaannya yang semakin hebat, dan dia banyak dilimpahkan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga kita boleh ambil satu iktibar, satu ibrah, pengajaran untuk kita juga menjadi seperti para sahabat. Kadang-kadang dalam masyarakat ni bila kita sebut dalam bab-bab ni dia kata itu sahabat ustaz, itu nabi. Jadi sebenarnya inilah laluan yang perlu kita ikut untuk kita dilimpahi menikmati keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kita ada rezeki lebih. Apa salahnya kita belanja kawan minum? Bukan nak miskin pun, Allah secawan je pun. Kita ada RM10, kita nak belanja air RM5, kita tinggal RM5 tak apa. Allah Taala gantikan dengan lebih baik. Kadang-kadang ada orang yang banyak duit, tetapi Allah Ta'ala uji dia ni dengan Allah Ta'ala menghantar orang-orang susah, orang miskin ni pada dia, dalam bentuk macam tu. Tapi dia tidak nampak benda tu yang didatangkan oleh Allah SWT kepada dia adalah orang-orang yang memerlukan bantuan. Ini maknanya perlu kita ambil penting lah. Kadang-kadang kita tengok kawan kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita mungkin susah bantu. Kalau kita bantu pun, kita pun dalam bahasa mudahnya kita pun tak miskin lah. Kita pun tak jadi fakir lah. Jangan takut lah. Bahkan Allah Ta'ala akan gantikan dengan lebih baik. Inilah yang wujud dalam diri seorang sahabat yang bernama Sayyidina Osman bin Affan. Dan ada satu kenyataan yang menyatakan bahawa Sayyidina Osman bin Affan ni dia di antara bakti, di antara manfaat yang diberikan olehnya kepada masyarakat, iaitulah dia membeli telaga rumah. Telaga rumah. Dia kalau tengok dalam perkataan tu, bukan rumah tu bukan rumah macam kita duduk ni, rumah. Rumah ni telaga ni asal ni kalau zaman tu dipanggil 35,000 dirham. Dan dia menyumbangkan untuk kegunaan orang ramai. Dan dia membeli sebidang tanah untuk projek membesarkan Masjid An-Nabawi. Dan dia banyak lagi memerdekakan hamba abdi, menderma 300 ekor unta, 10,000 dinar untuk pembiayaan tentera Islam dalam peperangan Tabuk. Banyaklah jasa dia. Jadi kita nak ambil maknanya ibrah ataupun kita nak ambil contoh yang dibawa oleh Sayyidina Osman ni, sumbangannya cukup besar lah. Jadi secara asasnya kita boleh jelaskan bahawa Sayyidina Osman ini dia adalah seorang yang dermawan, seorang hartawan yang dia ni banyak membantu orang. Zaman tu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita buka pipe, pulas keluar air tiap-tiap rumah. Zaman tu dan satu kampung tu, siapa yang memiliki air, dia yang berkuasa. Zaman tu, siapa yang memiliki air, dia yang berkuasa. Sebab zaman tu susah. Zaman tu susah. Bayangkan di tanah Arab ni tak ada air, kan? Tiba-tiba kita ada air. Sebab tu ada hadis-hadis. Dan kalau orang yang memiliki air, sumber air, maka dia kena memberi
dia kena membantu orang yang ada sekitar tu. Dia tak boleh pegang seorang. Jadi hukum dia kena bagi. Tapi Sayyidina Osman ni dia tak minta duit. Dia tak minta duit. Dia tak minta duit dan dia wakafkan benda tu untuk masyarakat awam boleh guna semua. Sampailah ke hari ni benda itu menjadi ikutan. Masyarakat Islam kita pun ada buat wakaf, pilih dekat Kemboja dan sebagainya. Jadi ini adalah satu sunnah yang boleh diikuti dan boleh kita jadikan ini sebagai contoh untuk kita mengikuti sifat yang ada pada Sayyidina Osman, sifat dermawan, sifat pemurah, sifat yang menjadikan kita sebagai seorang yang akan mendapat rahmat dan juga keberkatan dunia akhirat. Jadi itu saja Luqman Hakim. Terima kasih. Okey, subhanallah, begitu banyak sumbangan beliau dalam usaha untuk membangunkan agama Islam, seperti yang Ustaz jelaskan. Okey, so banyak juga adalah sumbangan yang kami semua dapat nampak, yang kami semua pun baru mengetahui dengan sifat dermawan dia. Okey. Jadi itu soalan berkenaan dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Kali ini saya akan bergerak pula ke Sayyidina ataupun orang kata khalifah terakhir dalam kumpulan Khulafa' Ar-Rasyidin ni, iaitu Sayyidina Ali. Seperti mana yang kita ketahui, Sayyidina Ali merupakan Khulafa' Ar-Rasyidin yang terakhir dan beliau menerima tugasan sebagai pemerintah ataupun khalifah dalam negara Islam ni, walaupun negara Islam ni sedang menghadapi pelbagai masalah. Soalan saya adalah bagaimana Sayyidina Ali mengekalkan keharmonian di saat mengembangkan negara Islam ini, walaupun kiranya waktu dia terima pangkat sebagai khalifah tu, dia terima negara yang dah orang kata dah mula kucak-kacir. Kucak-kacir orang kata. Jadi macam manakah dia boleh kekalkan keharmonian walaupun dia terima jawatan khalifah tu dalam keadaan negara tu kucak-kacir. So saya minta Ustaz berikan serba sedikit lah tentang apa yang Ustaz ketahui. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Luqman Hakim di atas soalan sebentar tadi, bagaimanakah Sayyidina Ali mengekalkan keharmonian di saat mengembangkan sistem ekonomi negara saat diambang kegoyahan pemerintahan kerajaan Islam. Jadi ini soalannya. Jadi kita nak cerita pada sahabat, kita nak jelaskan dulu sebelum kita nak jelaskan yang lain. Jadi kita nak jelaskan Sayyidina Ali ni siapa. Sayyidina Ali ni kalau dalam bahasanya kita panggil menantu Nabi SAW lah. Dia kahwin dengan anak Nabi, siapa nama dia? Hafsah, tak silap saya. Fatimah. Oh, Fatimah. Fatimah. Tu kena check balik tu. Okay. Kalau silap mungkin boleh betulkan. Jadi Sayyidina Ali dia berkahwin dengan anak Nabi SAW yang bernama Fatimah. Jadi maknanya berkahwinnya Sayyidina Ali dengan anak Nabi SAW ni bukan pilihan si Fatimah ni, tetapi atas anjuran yang dibuat oleh Nabi SAW. Barang siapa yang menghafal Quran, maka dia akan dijodohkan kepada anakku. Maka kebijakan yang wujud pada Sayyidina Ali bin Abi Talib ni adalah seorang yang cukup hebat lah. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang sangat bijak sekiranya dia nak melakukan satu-satu keputusan tu. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala berikan kepadanya mukjizat, maknanya dia mengahwinkan Sayyidina Ali dengan anaknya yang bernama Fatimah. Dan bila berlakunya kewafatan para sahabat ni apa semua, jadi Sayyidina Ali adalah orang yang last. Maknanya dia menjadi khulafa' yang terakhir, menjadi khalifah yang terakhir saat diambang kegoyahan pemerintahan kerajaan Islam. Jadi sahabat-sahabat dah wafat semua. Jadi tak ada orang yang nak ambil. Jadi dia adalah orang yang banyak mempelajari tentang soal kepimpinan, soal politik, soal ekonomi dan sebagainya. Maka dialah yang lebih layak. Jadi bila kita sebut pasal Sayyidina Ali ni banyak isu lah. Terutama pada zaman sekarang ni banyak isu, orang kata Syiah lah. Sayyidina Ali ni punca daripada keruntuhan, perpecahan orang Islam lah. Jadi banyak isu tu. Sebenarnya tak ada apa pun. Sebenarnya bila sampai daripada satu zaman ke satu zaman, dalam kita nak menyatukan, nak mewujudkan perpaduan di antara masyarakat ni bukan satu kerja yang mudah.
Yang pertama, kita sendiri kena turun padang lah. Kita sendiri kena berikan panduan, nak berikan kefahaman kepada masyarakat ni. Yang dalam banyak peringkat, ada golongan budak, ada golongan dewasa, ada golongan orang yang maknanya yang tak sampai maklumat pada dia, mungkin di atas kesusahan dia tu. Jadi benda-benda ini menyebabkan lemahnya saluran ataupun tersebarnya dakwah di seluruh tempat. Jadi Sayyidina Ali ni, walaupun pada ketika itu sistem ekonomi yang berada dalam bahasa kita ni ekonomi meleset lah. Ekonomi meleset ataupun ekonomi maknanya makin gawat. Jadi bila berlaku dalam keadaan macam ni, dia ambil juga. Kenapa? Dia nak menyelamatkan masyarakat Islam yang ada pada kita itu, yang setelah sekian lama dilakukan oleh para sahabat yang lain, yang lebih-lebih lagi Nabi SAW, yang pada awalnya dia mengajak kepada masyarakat Islam supaya bersatu padu. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu hablim minallah. Berpeganglah kamu pada tali Allah. Berpeganglah kamu, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpeganglah kamu pada tali Allah. Maknanya bila kita kata Allah, semua bertuhankan Allah, tidak bertuhankan selain daripada Allah. Jadi benda ini sahaja kalau kita nak jelaskan dari segi sudut tauhidnya, dia bermula kat situ. Jadi apabila dari segi sudut kefahaman tauhidnya sudah berbeza, apatah lagi dari segi sudut ekonomi, dari segi sudut politik, lebih-lebihlah berbeza. Jadi dalam masyarakat kita ni, apa yang penting, apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali ini, dia mengembangkan dalam bab tauhid ni kepada masyarakatnya agar bersatu. Tapi apa yang berlaku pada ketika itu, ada pihak yang menentang Sayyidina Ali ini dan ada pihak yang menyokong Sayyidina Ali ini, dan sehinggalah ke hari ini mereka berlaku perpecahan dan wujudlah daripada kalangan Syiah yang kita faham pada hari ini. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz kerana menjelaskan secara beliau menangani masalah tersebut. Kita boleh nampak lah bagaimana hebatnya Sayyidina Ali ni mampu memegang jawatan seorang khalifah walaupun sesebuah negara itu dalam keadaan kucak-kacik, di mana kita tak nampak orang kata sifat seperti Sayyidina Ali ni pada kebanyakan pemimpin pada waktu ini. Okey. Jadi itulah soalan berkenaan keempat-empat khalifah yang kami sediakan. Seterusnya saya akan paskan kepada kita punya ahlinya terakhir, iaitu Muhammad Aiman, untuk bertanyakan dua soalan kepada Ustaz. Dipersilakan Aiman. InsyaAllah. Okey, terima kasih Luqman. Baiklah Ustaz, saya akan menanyakan soalan yang berkaitan dengan Khulafaur Rashidin kepada Ustaz. Soalan pertama saya ialah, berdasarkan pada zaman Khulafaur Rashidin, di antara khalifah manakah yang Ustaz rasa memberi impak yang besar kepada pembinaan tamadun Islam? Sila beri penjelasan Ustaz. Okay, terima kasih. Pada zaman Khulafaur Rashidin, di antara khalifah manakah yang memberikan sumbangan, yang memberi impak yang besar? Kalau kita tengok di kalangan sahabat ni, yang memberi impak yang besar dari segi sudut ekonomi, dari segi sudut politiknya, tentulah kalau kita baca, orang yang dermawan, hartawan, dan benda ini menjadi ikutan sampai ke hari ini. Benda ini menjadi ikutan sampai ke hari ini. Jadi kalau naik jadi adun ke, naik jadi wakil rakyat ke dan sebagainya, maka dia akan melakukan sumbangan dan sebagainya. Jadi benda ini menjadi impak, memberikan kesan pada masyarakat, sebab masyarakat dia perlukan bantuan. Masyarakat ni tak semua yang kaya, masyarakat ni tak semua yang ada berduit. Kalau bagi seorang 100 kan, tengah malam ni pun orang beratur kan. Jadi nak cerita bahawa
uh, benda yang boleh memberi sumbangan ataupun memberi impak kepada masyarakat ni tu, dia di antara tu. Kita bantu masyarakat, kita tengok apa keperluan masyarakat ni. Masyarakat ni kalau kata dia tak apa nama, dia memerlukan macam zaman sekarang ni kita online kan. Jadi dia tahu pelajar, guru dan sebagainya memerlukan internet kan. Jadi maknanya dia bagi secara percuma. Dia tak payah nak bayar kan. Jadi bila dia bagi free macam tu, confirm dia jadi menteri. Pasal apa? Dia membantu masyarakat dan sebagainya. Ataupun dia membuat satu kemudahan. Usman Affan dan bukanlah maknanya sahabat-sahabat lain ni tak memberi sumbangan juga, tetapi dalam bidang masing-masing. Tu maksudnya. Yalah, ada orang kaya, ada orang miskin kan. Ada orang yang lapar, ada orang yang kenyang. Jadi Allah Ta'ala ni dijadikan alam tu macam tu. Ada yang menyumbang, ada yang pemurah, ada yang kedekut. Jadi dia ada dua. Dua ni memang ada. Kalau tak ada dua, semua orang baik kat atas dunia ni, jadi tidak adalah orang cakap apa, tidak ada warna-warni kehidupan tu. Disebabkan kita ni buat baik, ada juga orang yang berdosa. Macam tu maksud dia. Jadi benda ni dah jadi hukum alam. Jadi kita yang diberikan sedikit kefahaman oleh Allah Ta'ala, jadi maka kita dapat ilmu, kita dapat diberikan sedikit kefahaman tentang pendidikan Islam ni. Jadi kesan yang besar di antara sahabat secara peribadi Ustaz sendiri, iaitulah Sayyidina Osman lah. Itu yang maknanya memberi kesan kepada masyarakat dalam bentuk dia menderma, pemurah. Jadi ini adalah benda yang boleh menyebabkan masyarakat ni akan makin dekat dengan kita, bukan makin jauh. Dan itu juga boleh kita amalkan sebagai seorang student, sebagai seorang guru. Kita jumpa murid, kita bagi seorang satu gula kan. Nanti bukan kita rasuah dia. Cukup hari guru kita yang cukup hari guru, nanti bila masuk hari guru nanti kita yang menjadi tumpuan kepada murid-murid tu. Yang tu pun kita dah boleh jadikan dia sebagai orang cakap apa? Sebagai contoh lah. Tak percaya nanti test. Jumpa murid, beli gula banyak-banyak. Jumpa murid bagi satu. Murid ada 200 orang. Bagi satu. Tengok. Bila sambutan hari guru tu, confirm dapat guru popular. Kan? Bagi gula je pun. Itu buah gula. Kalau dia bagi seorang 1000, bagi BPN, bagi BPR, bantuan sara hidup. Jadi confirm lah orang sokong dia. Jadi macam itulah cerita dia. Kebanyakannya macam itulah orang fikir kan. Macam zaman Datuk Seri Najib. Ni kita politik sikit lah. Tengok banyak sumbangan kan. Dia bagi orang BPR lah, BSH lah, bantuan sara hidup. Start pada dia lah. Zaman Tun Mahathir ada bagi? Tak ada. Kan? Jadi orang kat situ sendiri kita boleh nilai. Jadi macam mana perasaan masyarakat ni? Walaupun teruk Datuk Seri dituduh begitu begini, tapi dia ada pemurah dia. Jadi itu pun kalau kita tengok dalam hadis-hadis, Nabi SAW kata, maknanya amalan, kalau kita banyak buat dosa, banyak buat silap, amalan kita maknanya kita kena banyak bersedekah juga, supaya dosa kita ni dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu di antara amalan. Bukan kita nak buat tutup mulut orang, rasuah ke bukan. Memang kita bertaubat, kita istighfar, tapi dalam masa sama kita memberi bantuan kepada orang. Begitu maksud dia. Wallahu alam. Allahuakbar. Baiklah Ustaz, terima kasih kerana menjelaskan sebab Ustaz memilih beliau. Okey, ini merupakan soalan terakhir daripada saya dan juga ahli kumpulan, iaitu apakah sumbangan khalifah yang masih dapat dilihat dalam zaman ini? Sila beri penjelasan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Aiman. Jadi sumbangan khalifah yang masih dapat dilihat zaman ini macam disebut tu lah. Yang kita nampak tu kan, sifat dermawan yang ada pada Sayyidina Osman tu kan. Sebagai hari ni kita dapat bantuan, tambah pula PKP ni kan. PKP ni adun dia buat kerja lah, wakil rakyat dia pergi hantar beras lah, apalah semua. Itu pun maknanya menarik perhatian masyarakat. Itu maknanya yang telah dipraktikkan dalam masyarakat kita pada hari ni.
Jadi apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh ambil pengajaran, iaitulah maknanya apa yang dibawa oleh Sayyidina Osman ini adalah satu sifat yang menyebabkan rakyat tu makin dekat di hati mereka. Maknanya rakyat ni dia memilih orang yang sentiasa membantu dia, mengambil berat tentang dirinya, walaupun masyarakat dalam rakyat di Malaysia ni ramai, jadi dia memberi bantuan, dia memberi sokongan. Jadi benda-benda ini memberikan kesan, dan juga kalau kita lihat zaman ini dia masih kekal lah apa yang dibawa oleh Sayyidina Osman bin Affan. Wallahualam. Allahuakbar. Baiklah Ustaz, dengan jawapan terakhir tadi maka tamatlah sudah wawancara kita pada hari ini. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada Ustaz atas perkongsian tentang topik hari ini. Saya selaku wakil kumpulan ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan atau kesalahan kata sepanjang sesi wawancara kita sebentar tadi. Sesungguhnya kami berasa gembira dapat menimba ilmu ini dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi untuk melakukan sesi wawancara ini. Maka dengan itu, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.